السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد. Sidang jemaah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pada pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tadabbur ringkas surah Yasin, yang mana kita akan masuk kepada ayat yang ke-15 dan kita akan panjangkan sehingga ayat yang ke-16. Jika ada lagi waktu, kita akan masuk kepada ayat yang ke-17. Ayat yang ke-15 kita bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu ma antum illa basharun mithluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai'. In antum illa takzibun. Ayat 16. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaykum lamursalun. Kembali kepada ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15 seperti yang kita maklumkan pada pagi semalam, ayat 15 ini adalah ayat yang Allah memberitahu kepada kita bagaimanakah reaksi tindak balas daripada penduduk sebuah kota setelah Allah menghantar kepada mereka ketiga-tiga rasul. Apabila dia hantar dua rasul yang pertama, mereka menolak dua rasul tersebut. Kemudian Allah kuatkan lagi dengan menghantar lagi seorang rasul. Mereka juga telah memberikan penolakan yang sangat tegas. Maka jawapan itu ada pada ayat yang ke-15. Ayat 15 ini kalau kita perhatikan, ada tiga penolakan, ada tiga pengingkaran yang dilakukan oleh penduduk sebuah kota tersebut. Penolakan yang pertama, mereka mengatakan qalu, penduduk kota itu mengatakan ma antum illa basharun mithluna. Penduduk kota itu mengatakan, kamu ni wahai tiga lelaki, tiga rasul tu, tidak lain hanyalah manusia seperti kami juga. Mereka ni tak nak terima tiga rasul tu. Alasan pertama, kerana rasul yang Allah hantar tu sama macam mereka. Sebab mereka pun manusia, rasul tu pun manusia. Kenapa bukan mereka jadi rasul? Kenapa tiga-tiga lelaki tu jadi rasul? Kalau tuan-tuan nak rujuk kepada ayat-ayat lain dalam Quran, tuan-tuan boleh lihat dalam suratul Furqan, surah yang ke-25, ayat nombor 7 dengan ayat nombor 8
yang berada pada muka surat 360 dalam Quran, suratul Furqan, tuan-tuan akan menemui ayat-ayat dalam suratul Furqan yang ada perincian dia. Perincian dia, kalau surah Yasin, mereka hanya kata mereka tak terima Rasul ni kerana Rasul itu manusia seperti mereka. Kalau baca dalam suratul Furqan ayat nombor 7, tuan-tuan akan menemui bahawa mereka mengatakan, kenapa Rasul ni dia berjalan-jalan pergi ke pasar, kenapa Rasul ni dia makan dan minum seperti mereka. Ada perincian dia lah. Kemudian alasan yang kedua, mereka mengatakan wama anzalar rahmanu min syai'. Mereka mengatakan bahawa Tuhan yang Maha Pemurah tak pernah pun menurunkan sesuatu. Maknanya mereka kata, mana ada surat lantikan ke, mana ada bukti dari Tuhan yang kata kamu ni Rasul. Okay, mereka minta bukti. Tak ada pun Tuhan yang Ar-Rahman tu kata dia turunkan kitab ke. Tak ada pun, mereka kata. Kemudian pengingkaran yang ketiga, mereka kata in antum illa takzibun. Mereka mengatakan yang ketiga ni berat. Mereka kata korang bertiga ni sebenarnya penipu, dia kata. Jelas, boleh faham cerita tentang penduduk kota tu. Ada 3 pengingkaran yang mereka telah menolak ketiga-tiga Rasul tu. Maka daripada ayat ke-15 ni, apa yang dapat kita belajar? Kita tengok pada pengajaran. Nombor 1, siapa-siapa yang dia menolak kedatangan Rasul, sebenarnya mereka ni tak ada hujah. Mereka tak ada sebab untuk mereka tidak menerima Rasul. Sama ada dari sudut hujah akal ke, hujah yang daripada kitab ke, tak ada. Tetapi kenapa mereka tolak ketiga-tiga Rasul tu? Jawapannya sebenarnya adalah kerana sombong. Sebab tu orang yang sombong ni, dia takkan terima mana-mana yang benar. Tak kira siapa pun, dia akan tolak. Inilah jenis manusia daripada satu generasi kepada satu generasi. Mereka menolak Rasul itu sebenarnya hanya kerana kesombongan. Sombong. Dari sudut hujah dan bukti, mereka takkan dapat cari alasan untuk menolak Rasul yang Allah utuskan. Pengajaran yang kedua yang dapat kita pelajari di sini, Allah Subhanahu wa taala apabila melakukan sesuatu, contoh Allah memilih Rasul ini di kalangan manusia, bukan malaikat, contoh, kerana ada sebab. Ada hikmah dia. Kalau kita nak tahu salah satu hikmah kenapa Allah hantar Rasul ni di kalangan manusia, jawapan nombor 1 adalah kerana Allah Ta'ala nak menguji tahap penerimaan manusia itu sendiri. Sebab manusia kepada manusia itu satu ujian. Allah nak tengok terima mereka beriman ke mereka tak nak beriman ni. Jadi cara diuji itu Allah hantar Rasul yang sama di kalangan manusia. Kalau hikmah yang lain, kalau Allah hantar malaikat jadi Rasul, kenapa saya sebut tentang malaikat? Sebab kalau kita baca dalam ayat-ayat lain, bukan surah Yasin, tapi dalam ayat-ayat yang lain, ayat yang sama, mereka menolak pada Rasul ni, seperti mana surah Al-Furqan saya sebut tadi tu, ayat nombor 7, nanti kita buka surah Al-Furqan, ayat nombor 7, kita akan dapati mereka minta, kalau boleh yang datang kepada mereka tu biar malah malaikat. Kalau Allah pilih malaikat jadi Rasul, apa jadi kepada manusia tu? Susahlah manusia nak ikut Rasul kalau dia malaikat. Sebab malaikat ni apa?
dia tak makan, dia tak minum. Macam mana mereka nak ikut Rasul? Macam mana mereka nak ikut malaikat? Sedangkan Rasul itu didatangkan adalah untuk mereka ikuti. Jadi Rasul tu mesti datang di kalangan manusia yang memahami karakter manusia itu macam mana, hati dan perasaan manusia. Malaikat, mereka sentiasa beriman. Iman mereka sentiasa. Maknanya dari sudut perasaan kemanusiaan itu tidak ada pada malaikat. Jadi perlu dihantar Rasul di kalangan manusia. Banyak lagi hikmah yang lain, tapi yang pasti mereka tak sepatutnya tolak tiga-tiga Rasul tu. Sepatutnya mereka syukur dapat 3 Rasul tu, kan? Kerana Rasul ni bawa rahmat, Rasul ni pilihan Allah. Tetapi disebabkan kesombongan, mereka menolak ketiga-tiga Rasul tersebut dengan 3 penolakan. Okay. Apa tindakan yang kita boleh ambil daripada ayat yang ke-15 ni? Kalau kita baca ayat 15 ni, maka kita, tindakan yang pertama, kita kena memperakui, kita kena mengiktiraf bahawa para Rasul ini sebenarnya mereka memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Sifat-sifat kemanusiaan. Ada sebab kenapa Allah jadikan Rasul ni manusia. Antara sebab lain, kalau tuan-tuan ingat tak dalam Suratul Kahfi, ada manusia dia menganggap Allah itu mempunyai anak. Jadi Allah Ta'ala nak mendepis, Allah Ta'ala nak elak daripada mana-mana manusia yang menganggap Rasul ini seperti Tuhan. Sebab ada agama lain mengatakan Rasul yang Allah hantar tu mereka anggap seperti Tuhan. Tetapi ayat ni menyebut tak, Rasul tu manusia macam kamu. Jadi secara tak langsung Rasul ini bukan Tuhan, dia manusia biasa. Cuma mereka itu Rasul lah, dapat wahyu. Jadi kita dapat belajar, salah satu cara kita beriman kepada Rasul, kita mesti mengatakan Rasul ini memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Tapi bukanlah manusia yang biasa macam kita. Rasul ni dia maksum dan sebagainya. Tetapi sifat dia berjalan, dia berumah tangga, dia ada anak, dia makan, dia minum, dia adalah manusia seperti kita juga. Okey, yang kedua, tindakan yang perlu kita ambil bahawasanya kita kena meyakini setiap apa yang Allah lakukan, apa yang Allah pilih, apa yang Allah buat, pasti ada hikmahnya, pasti ada kebaikan. Kalau tuan-tuan nak rujuk dalam ayat lain, saya minta kalau tuan-tuan ada kesempatan, tuan-tuan rujuklah dalam surah Al-Isra. Tuan-tuan buka surah yang ke-17, surah Al-Isra. Tuan-tuan cari ayat 90, 91, 92 sampai 93. Muka surat 291 dalam Quran, ayat 90 sampai 93 surah Isra tu, ayat muka surat 291, kita akan jumpa lagi beberapa pengingkaran yang sangat pelik. Kalau kita baca Yasin saja mungkin kita nampak 3 tu je macam 3, tapi kalau kita ambil ayat-ayat lain kita akan jumpa rupa-rupanya mereka di zaman Nabi Muhammad sendiri, mereka tolak Nabi Muhammad ni dengan macam-macam alasan. Sebab tu kita kena buka surah Al-Isra ayat 90 sampai ayat nombor 93. Okey, dalam nota ni saya tak bawa lah maklumat tu. Tapi kalau tuan buka, contohnya pada ayat nombor 90, mereka kata apa kepada Nabi Muhammad? Kami takkan percaya engkau Rasul, melainkan engkau tolong keluarkan mata air daripada bumi. Itu ayat 90. Kalau tuan baca ayat nombor 91, mereka kata kami takkan percaya kepada engkau Muhammad, melainkan engkau ada sebuah kebun kurma, engkau ada kebun anggur, kemudian engkau ada sungai-sungai yang mengalir di celah-celahnya.
Kalau baca ayat 92 dalam surah Al-Isra, mereka kata pada Muhammad, kami tak akan percaya engkau ni Rasul, melainkan engkau jatuhkan kepada kami daripada langit yang berkeping-keping, seperti mana yang kau pernah ancam kepada kami, ataupun kau bawa datanglah malaikat, ataupun Allah jumpa kami. Berat tak tuan-tuan? Tuan baca dalam ayat nombor 92 surah Al-Isra. Ataupun mereka kata macam ni, ayat 93, kami tak akan percaya engkau Muhammad seorang Rasul, melainkan engkau ada sebuah rumah daripada emas, ataupun kau naik ke langit, dapatkan sebuah kitab, engkau bawa turun bagi pada kami. Ayat tu. Sebab tu kalau kita baca ayat awal-awal surah Yasin kan, kita jumpa yang Allah gunakan apa penegasan kan. Kenapa Allah bersumpah, demi Quran yang hakim, innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau benar-benar daripada seorang Rasul. Kenapa Allah perlu menegaskan sampai macam tu? Rupa-rupanya tahap ketidakpercayaan manusia kepada Nabi ini sangat teruk. Jadi cara nak benteras ketidakpercayaan tadi itu, maka Allah datangkan ayat nombor 13 sampailah ayat yang kita akan baca nanti 26. Allah bawa cerita penduduk sebuah kota yang sedang kita belajar ni, yang Allah hantar 3 lagi Rasul. Okey, jelas? Nampak perkaitan dia, cerita sebuah kota ini dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita lanjutkan pada ayat yang ke-16. Okey, ayat 16 ni kita akan melihat apakah jawapan balas daripada ketiga-tiga Rasul itu. Setelah ayat 15, kita mempelajari bahawa mereka tolak Rasul itu dengan 3 peingkaran. Adakah Rasul itu hanya mendiamkan diri? Tetapi ketiga-tiga Rasul itu, mereka membalas semula dengan menolaknya 3 penolakan juga. Okey, tengok dekat ayat tu. Kita mungkin tak perasan kalau baca sekadar terjemahan. Tapi kalau kita amati betul-betul ayat 16 ni, Rasul yang 3 tu, mereka jawab menggunakan 3 penegasan. Mereka tolak 3, mereka bawa 3 alasan pengingkaran. Rasul ni jawab balik dengan 3 penegasan. Mereka mengatakan qalu, iaitu 3 Rasul tu berkata, Rabbuna ya'lamu. Ini penegasan yang pertama. Penegasan yang pertama, Rasul tu kata apa? Tuhan kami tu lebih tahu. Faham tak maksudnya? Rasul ni dia tak boleh nak bukti apa-apa. Tetapi Rasul ni manusia biasa. Dia tak boleh nak tunjukkan bukti. Oh, kau nak tahu kami Rasul ni? Okey, kejap. Kami bawa tuduk emas dari... tak boleh. Sebab Rasul ni manusia biasa. Jadi, cara Rasul nak defend, dia nak pertahankan diri mereka. Mereka kata, Tuhan kamu tu lebih tahulah kami ni siapa. Itu nombor 1. Nombor 2, mereka kata, inna ilaikum. Dan sesungguhnya, mereka tegaskan dengan, dan sesungguhnya kami ni kepada kamu. La. Jumpa tak kata la tu, huruf la tu maknanya benar-benar mursalun, rasul-rasul yang diutuskan kepada kamu. Okey, kita jumpa tak ada 3 penegasan ya? Penegasan yang pertama pada perkataan Rabbuna ya'lamu. Rabbuna ya'lamu ni dia macam seolah-olah dia ada macam persamaan seperti bersumpah lah. Mereka kata Tuhan kamulah lebih tahu. Okey, kemudian ada perkataan inna, penegasan yang kedua. Lepas tu ada penggunaan huruf lam. Okey, kalau tuan tengok dekat nota tu, dalam Quran kalau Allah nak menegaskan, Allah akan gunakan huruf-huruf tertentu untuk penegasan. Kadang-kadang tuan akan jumpa Allah guna huruf qad. Contohnya dalam surah Al-Mu'minun kan, qad aflahal qad, ataupun laqad khalaq, qad, huruf qad. Kadang-kadang Allah guna huruf lam.
lamur. Okey, kadang-kadang Allah guna inna ataupun anna, kadang-kadang Allah guna sumpah, kadang-kadang Allah ada tambah huruf yang tertentu. Okey. Pengajaran ayat nombor 16 ni kita dapat belajar nombor 1, dibolehkan kita menguatkan sesuatu perkara dengan sesuatu yang sama macam sumpah. Kita tahu kita boleh terus guna kaedah sumpah kan kalau nak menegaskan. Kita dah belajar pada ayat nombor 2 sebelum ni bahawa kita boleh bersumpah, tetapi bersumpah dengan nama Allah boleh. Tapi kadang-kadang dia tak macam sumpah, tapi seperti sumpah. Maka kita boleh gunakan. Macam para nabi tadi tu dia guna Rabbuna ya'lamu. Rabb kamu itu lebih mengetahui. Pengajaran nombor 2, semakin kuat berlaku pengingkaran, penolakan, maka kita akan jumpa semakin banyak penegasan ataupun pengukuhan yang Allah akan gunakan. Ini dia panggil teknik macam mana orang membangkang, ada pihak yang lawan dia. Kita mungkin tak perasan ada 3 penolakan, mungkin kita tak perasan ada 3 penegasan. Tapi Quran memang teknik dia macam tu. Kalau semakin kuat orang mengingkari, maka Allah akan datangkan ayat semakin kuat penegasan dia. Itu yang kita boleh dapat belajar. Okey, dalam satu kaedah ya tuan-tuan ya. Dalam salah satu kaedah pengukuhan dalam Quran, dia gunakan penguatan, kita boleh bacalah. Okey, tuan-tuan tengok dekat sini contoh kalau nak lebih nampaklah. Ayat 15 dengan ayat 16. Dekat mana 3 peingkaran dengan 3 penguat dia. Okey, seperti dalam kita terangkan. Okey. Apa tindakan yang dapat kita belajar pada ayat nombor 16 ini? Saya bagi satu contoh saja. Kita perlu menegaskan sesuatu jika ada keperluan untuk kita membuat penegasan. Kalau ada orang tak percaya pada kita, kita gunakan teknik menegaskan untuk hilangkan kepercayaan. Kalau orang dah percaya pada kita, tak perlulah kita menggunakan penegasan. Itu secara ringkas yang dapat kita pelajari. Jadi kita akan masuk kepada ayat nombor 17. Ayat 17 ni, para rasul ketiga-tiga tadi, mereka mengatakan mereka ini sebenarnya datang diutuskan oleh Allah untuk buat apa? Jadi kita baca ayat ini sebagai penutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Okay, ayat 17, para rasul ni para rasul ni mengatakan sebab apa mereka itu diutuskan oleh Allah kepada penduduk sebuah kota tersebut. Rasul ni mengatakan, dan tugas kami hanyalah hendak menyampaikan dakwah, perintah, nasihat, peringatan dengan sejelas-jelasnya. Itulah tujuan dihantar ketiga-tiga rasul. Adakah penduduk sebuah kota itu terima penjelasan yang terakhir ini? Kita akan sambung pagi Jumaat yang berikutnya, yang mana kita akan membincangkan ayat 17 ni sekali lagi, ayat 18, dan kita akan habiskan sehingga ayat yang ke-19 insya-Allah. Semoga kita dapat banyak kebaikan, keberkatan pengisian kita pada pagi ini. Kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.